Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Wa awal waqtiha zawalus syamsi. Awal-awal waktunya waktu zuhur adalah zawalu, ai masuk zawal sini mailu syamsi adalah gelincir matahari, itu terjemah kita lah. Masuk zawal tu mail, condong matahari. Istilah mail zawal ni dia istilah khusus falak. Macam mana pun dipakai dalam fiqh. Istilah zawal ni adalah berpindahnya arah pergerakan matahari nisbah di kaki langit, nisbah di tengah langit, daripada arah barat ke timur, daripada timur ke barat. Silap semua tu kiamat dah tu. Alamat kiamat. Daripada matahari itu dia akan timur ke barat, jadi bayang dia nanti akan beralih, bayang dia ada di barat ke timur. Waktu tu dipanggil zawal. Dia faham? Sedia maklum matahari terbit di timur, jadi akan ada bayang lah. Kita buat macam ni sekarang. Ini matahari, tentulah bayang ni. Zawal tu sama ada matahari betul-betul dia berada di center. Macam mana pun melepasi separa bumi kan. Itu adalah, kalau kata ni adalah nisbah garisan hayalan untuk menunjukkan separuh itu. Matahari sama ada dia betul-betul atas kepala, kalau telah ni orang dia berdiri atas kepala, ataupun dalam kedudukan macam ni, ataupun matahari itu just hujung di sini saja. Mana dia terbit dan mana dia terbenam, melepasi separuh daripada paras yang dia naik, itu adalah dipanggil zawal. Boleh faham? Yang tu kena ada maklumat, ada the general knowledge about matahari naik dan turun lah. Dan sedikit kalau sebut ni, perjalanan matahari yang ada dekat, yang memang perjalanan matahari lah kan. Perjalanan dia setiap hari akan berubah, waktu naik dan waktu turun. Begitu juga tempat naik dan tempat turun. Pasal dengan kita belajar geografi apa tu kan, saya nak syarah tu jadi panjang, nak baca tu je. Kalau belajar memang falak, memang saya cerita sebiji-sebiji lah kan? Memang kita faham betul ayat tu. Tu saya kata kalau nak panjang tu memang kena khas kat dia lah. Tapi atas nak faham juga sekali lalu ke kitab tu, tak faham langsung pun pening juga. Esok kalau kena budak tanya, kan tuai juga tak faham. Malu ke budak faham lagi pada kita, letih juga tu. Jadi jangan tak tahu langsung lah. Tapi rasanya kalau agak muskil, tanyalah. Saya nak ceritakan zawal tu dengan saya tunjuk tadi. Kalau katalah ni nisbah objeknya orang di kaki langit, nisbah matahari tadi, kalau betul-betul atas kepala sampai separuh tu lah kan. Jadi kalau kata atas kepala ni matahari, betul-betul ni wasat kan. Jadi zawal maksudnya, kalau nisbah, kalau kita sebut kata ni garis tengah, matahari zawal kalau betul-betul ni wasat, masuk di zawal tu dia akan berada melepasi daripada sempadan tengah siang hari, tengah separuh sekalian kesemua cakra matahari itu telah melepasi sempadan tengah siang. Itu baru dipanggil zawal. Dia punya kiraan falak tu istilah yang tu lah. Satu bila zawal, berapakah dalam masa tu, adalah kaedah falak mengira tu. Tak, sekali lalu sebut itu, rasanya zawal ni tak susah nak faham lah. Satu, kalau matahari, kalau katalah kita duduk di kutub utara, bulan Januari, kita akan dapat lihat matahari betul-betul di kaki langit. Bulan Januari, silap, bulan 6. Yang bulan 6. Kita bulan 6, 7 tu kita akan dapat lihat matahari tu di ujung langit. Dan matahari akan 24 jam. Ada hari yang 24 jam. Siang malam, itu ya. Macam mana pun saya nak sebut.
Andai kata pada hari itu waktu nak kenal Zuhur tu macam mana? Separuh siang, separuh dah. Kalau kita nampak, kalau nisbah umum nampak terbit dan terbenam itu nampak macam tu. Jadi nak kira zawal ni macam mana? Pasal dia takkan lalu atas kepala. Matahari hanya di ujung. Jadi separuh lah siang hari. Dengan kira waktunya, waktu dia terbit bila, fajar dia bila. Kalau tak gunakan fajar tu pasal dia kira masalah zawal Zuhur ni ialah wasat nahar. Yang ni ialah istilah garisan hayalan yang kita bayangkan tengah. Berlepasi daripada separuh tu, itu dia panggil zawal. Ya. Waktu kalau keadaan mudah kita tengok dengan matahari ni, bayang. Kalau main layang-layang, main layang-layang sikit. Main layang-layang kita akan dapat lihat jelas zawal itu. Masa pernah main layang-layang tengah hari tak? Tak pernah. Main layang-layang pernah. Naik tinggi ke main lari layang-layang bodoh tu? Faham tak layang-layang bodoh? Pegang layang lari. Tu main bodoh. Saya istilahkan main layang bodoh. Layang pandai macam mana? Waktu angin tu, waktu tu lah main layang. Duduk situ je. Pegang layang-layang tu, lambuh sikit dia terbang. Bukan ada lari. Waktu angin lah kan. During the windy days only we play kites. Okay? Tak faham? Waktu angin, hari-hari ada angin lah, boleh main layang ni. Waktu tak ada angin, lari. Okey, jadi bila dia ada angin tu, kalau katalah kita main awal-awal pagi, waktu tu ada angin, kita punya layang-layang tu, dia akan duduk je ni, jauh. Bila dia matahari makin naik, layang kita nanti dia akan jadi macam tu. Dia memang macam tu lah. Tapi benang tu nanti, dia akan kurang dia punya kenduran dia tu. Lagi tengah hari, kalau masih main layang kita memang kalau dia tinggi-tinggi tu kan, sampai bila matahari dia naik nanti, layang kita akan turut, akan naik ketinggian dia, dan lenduran benang itu dia akan kurang, dia akan jadi lurus. Matahari lagi naik, kita punya layang tu walaupun nisbah ada angin tak ada angin, dia jatuh kan, dia akan naik. Waktu nak matahari atas kepala tu memang kita punya layang tu betul-betul atas kepala. Tak percaya balik nanti gimana layang. Kita akan dapat rasa masa tu. Kalau tadi kita lari, kalau nisbah lari ya. Tadi kita lari nak naikkan layang daripada sana ke sini ya. Nanti kita akan dapati layang tu. Dia kata mana? Lepas tengah hari. Memang boleh cam. Waktu dia naik atas kepala tu, waktu dia nak pusing tu, masa tu akan kemenangan azan Zuhur. Itu pengalaman saya main layang. Masa tu tak belajar falak apa pun, tak belajar apa waktu-waktu semayang tapi kita main layang. Kita dapat rasa suasana tu. Tapi matahari betul-betul atas kepala. Pasal kalau ikut teori sains pun, kan bila bumi dia ada graviti, bulan, matahari ada graviti juga. Bulan satu hal. Bila waktu matahari macam ni, kedudukan objek yang bergabung dua kepada graviti, walaupun jarak ni jauh, tapi masih ada kesan graviti di situ yang menyebabkan benda-benda yang ringan dia akan tertarik. Satu biasanya bila ada matahari, cuma matahari dia ada kesan yang sangat sedikit lah. Kalau bulan, di mana tempat yang bulan mengambang di situ air pasang. Apa saya nak syarah tu kan? Saya nak cerita matahari tu lah. Ini nak cerita zawal tu. Jadi saya kata kalau sekarang ni musim tak hujan, memang windy days, pergi main layang. Tapi jangan main layang bodoh lari tu, tak mahu. Layang yang kita dah bagi satu ketinggian yang dia akan stay tu, kita akan dapat lihat macam suasana saya sebut ni. Memang waktu tengah hari betul-betul zawal tu memang betul-betul atas kepala. Kita akan dapat lihat, dapat rasa dan dapat lihat matahari. Kita yang layang tu dia akan ubah arah. Kalau tadi kita lari ke sana ke sini, kita akan, angin tu akan jadi kita terpaksa lari ke sana untuk menaikkan layang. Itu zawal. Jadi mail-mail an wasati sama, daripada tengah langit lah.
Sikit kalau saya nak buat gambar rajah. Kaki langit. Okey. Sekarang ini tengah langit. Garisan khayalan lah kan. Mana ada garisan biru. Matahari. Okey, setelah ni suatu terbit dia. East. Masyrik. Inilah maghrib. Jadi matahari naik. Istilah jawab ini ialah matahari nanti bulatan itu dari tengah. Bulatan itu jadi dalam sebuah sini. Jadi tengah, jadi bulatan itu ini akan melepasi kepada ni. Nanti kawal kalau jadi wasat ni dia punya cakra matahari, cakra bulatan matahari tu adalah melepasi daripada garisan tengah yang bayangan ada realiti. Inilah kalau yang ni ada panggil, kalau bahasa Jawa kita panggil waktu tengah-tengah, waktu kembang. Kembang. Betul tengah-tengah langit tu. Kalau kita sebut orang antara waktu kalau kita belajar maksud waktu yang di tengah sembahyang kembang. Dan waktu kembang ni dia tak panjang sangat. Sangat singkat. Dia hanya ada beberapa seken je. Masa matahari dia sentiasa berjalan, dia memang beberapa seken je. Kalau kita main layar ni pun saya sebut, kita akan hanya rasa beberapa saat je. Dia akan betul-betul ada situ. Betul kita akan rasa kecondongan dalam matahari. Kalau layar tu katalah dia betul macam ni, kita akan dapat lihat dia pusing macam ni. Disebab kedudukan dia punya puncak tu. Kita lagi tadi jadi, dia naik layar, katalah ni tali layar. Nanti dia pusing macam ni. Matahari tu, dia gelingkir nanti, kita akan dapat lihat dia macam ni, layar. Lagi ke waktu terbenam matahari jatuh, dan layar kalau dia tinggi, sampai had tinggi yang dia boleh naik, kita akan dapat lihat benang tu ngendor tu. Ngendor tu. Waktu tengah hari saja yang benang tu, betul-betul tidak? Ni janganlah benang tu ganti tali kambing. Tak jual lawak dalam sambil dia, tak gila tak apa. Okey. Dua satin sama. La bin nazar li nafsil amr. Kata dia, nak tengok wasati sama tu. La bin nazar tidaklah dengan lihat li nafsil amr, bagi diri pekerjaan. Jadi nak tengok wasat-wasat ni dengan iktibar falak. Satu kalau saya gunakan yang tu dua dimensi payah sikit nak tunjuk kan. Pasal matahari nanti kalau nisbah dia berjalan tu, dia tak betul-betul bergerak tengah kepala kan. Pasal ada waktu yang dia nisbah terbit, dia terbit sini je. Dia tak akan lalu atas kepala. Tapi macam mana pun arah dia tetap terbit timur, dia akan ke barat. Jadi pertengahan antara timur barat tu, itu adalah wasat. Lebih tu tawal. Okey. Nak faham tu je lah. Faham-faham pun ada juga orang tak faham kan? Pasal tambah kita kadang tak pernah ngaji dengan sains dan geografi dengan tepat tu. Falak pun tak mengaji. Ngaji pula tengok ngadak kitab daripada dulu. Bopi betul itu. Memang susah nak faham sikit. Kalau boleh faham bagus. Dah percaya ramainya banyak-banyak sekolah akademik dulu kan. Ngaji pun banyak ngaji akademik. Ya Arab tak pun nak ngaji. Sedap pun itu. Bal kata dia lama yazharu lana. Tak kena. Bal lima yazharu lana. Bahkan dia kata dia bukan kira. Tak kena. Macam mana pun dia kata zawal ni bukan dengan kira nafsil amr. Bal bahkan lima yazharu lana dengan apa yang zahir pada kita. Pasal nafsul amr maksudnya diri berjalan, maksudnya realiti. Dan kita tak ditaklif untuk tahu dengan realiti itu. Bahkan
ma yazharu lana, 5 yazharu lana, apa yang zahir, yang jelas, nyata kat kita. Kalau sebab nyata, tengok zahir macam mana. Sikit kalau kata, kenapa tengok yang zahir, tak tengok hak realiti dengan kiraan falak, ataupun dengan yang betul-betul, dengan semakan matahari dengan tepat, setepatnya, katalah gitu. Pasal apa? Pasal Rasulullah pun syariat dia ajar adalah 5 yazharu. Satu kalau kita belajar falak sikit, kalau katalah kaki langit, dia ada istilah kaki langit hakiki, ada kaki langit yang mar'i, ro'a, yang dilihat. Jadi yang kira iktibar nak pakai tengok nampak 6 bulan, tak 6 bulan matahari terbenam tu, dia tak kira hakiki, tapi dia kira mar'i. Maksudnya apa yang yazharu lana, apa yang kita pandang, nampak dengan mar'i, dengan ra'a. Ra'i, ra'a, ra'ya, dia lah ru'yah bil basar, lihat dengan pandangan mata. Jadi yang tu yang ditaklif ke kita, dan pentaklifan di atas hukum biar 5 yazharu lana, 5 yazharu lana. Macam pun kena ngaji kan lah. Bila 5 yazharu lagi, jangan buat ilmu bodoh-bodoh pula. Maghrib adalah cerah lagi, maghrib apa? Yang dia buat bodoh tu. Kena ngaji kat falak, dan kena ada skill. Pasal kita memang ilmu-ilmu bab ni sangat kurang. Boleh pengang bahasa tu. Bukan kurang, sangat kurang. Sangat kurang. Saya rasa saya sangat kurang tu pasal saya ngaji falak. Saya tahu segala sikit sebanyak bab tu. Sebelum belajar dulu memang tahu. Memang bahasa yang sangat kurang. Apatah lagi nak membabitkan dalam bab nak kenal burus-burus apa tu. Begitu juga nak mengenal gerhana-gerhana bulan, gerhana matahari. Lagi lah, Melayu ni banyak yang, dengan saya sebut tu yang banyak. Kita bergantung dengan Mat Saleh lagi. Bohbil lah bahasa tu. Bukan Mat Saleh, Mat Saleh. Okey, siap. Wa yu'rafu zalika al-mailu bi tahawuli dhilli. Okey. Dan kaedah kita 5 yazharu lana ni dikenali zalika mail, condong, gelincir itu, mail itu, zawal itu, bi tahawuli dhil, dengan terpaling atau berpaling arah zil bayang ila jihatil masyriq, kepada pihak timur. Bayang beralih ke timur. Hak tu adalah kaedah nak mengenal zawal. Okey. Bayang tu dia akan turun ke arah timur. Pasal apa? Matahari dah ke barat. Bayang ke timur lah. Bila matahari terbit sebelah timur, zil akan ada di barat. Bila gelincir, tentulah matahari akan ada di barat, dan zil akan ada di masyriq. Boleh tak? Ba'da tanahi qasrihi. Itu pun iktibar ini selepas daripada tanahi, setelah daripada berkesudahan qasrihi, pendeknya zil bayang, allazi huwa ghayatu irtifa'i syams, yang zil ini, qasar itu adalah ghayatu irtifa'i syams, adalah yang kemuncak atau paling tinggi, ghayah kesudahan kenaikan matahari, ketinggian matahari. Itu pun ada istilah irtifa' syams. Boleh faham bahasa kita tu? Kalau terjemah tuan-tuan tengok tu, diketahui condong itu dengan beralih bayang satu pada pihak timur, selepas habis-habis pendeknya nyenye bayang, yang mana ia adalah kemuncak ternaiknya matahari. Boleh faham fakta tu? Apa saya tanya tu fakta tu. Kalau memang duk faham, duk ayat, steam faham tu, rasa macam faham tu, saya nak tanya bahasa kitab tu. Pasal kita mengaji macam ni, dia lebih fokus pada ambil kitab tu, baca balik, faham. Lagi aku je faham, dia pun tak faham. Tu letih tu. Boleh faham bahasa tu? Pasal saya sebut ni, kalau matahari betul-betul atas kepala, ni timur, ni barat. Okey. Bila benda bulat ni. Ambil ni lah. Katalah ni matahari. Kalau betul-betul ni orang katalah objek yang nak kira bayang tak bayang tu. Kalau betul-betul atas kepala, memang tak ada bayang lah. Tapi matahari, kalau nisbah kedudukan garisan 23 darah utara dan 23 darjah selatan, tempat yang antara tu, matahari betul-betul lalu atas kepala ni, dia hanya setahun 2 kali saja dan 2 hari saja. 2 kali je, setahun. Masa lain dia takkan tepat atas kepala, dia mesti lari sikit.
Jadi matahari tu kadang-kadang kalau nisbah kita lah Malaysia ni, kita akan tengok dia terbit, dia tak lalu betul-betul atas kepala tau. Jadi waktu nak gelincir tu, kalau dia dalam posisi macam ni, dia tak lalu betul atas kepala, waktu Zuhur tu masih ada bayang. Cuma bayang itu nanti, dia bukan di arah timur atau barat, tapi dia betul-betul di tengah. Itu yang kalau matahari, katalah saya gunakan yang ni sebagai parameter untuk menunjukkan tengah. Kalau dia duduk tengah ni, asalnya bayang di barat kan, matahari timur. Kalau kata dia di bayang, bila waktu macam ni, matahari macam ni, tengah tu. Dan waktu Zuhur nanti, gelincir ni, Zuhur, bayang masih ada. Bayang tak habis. Pasal apa bayang tak habis? Pasal matahari bukan betul-betul atas kepala. Jadi, bila matahari dia naik, bayang akan jadi makin pendek. Makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Dan sampai tahap nanti kalau betul-betul atas kepala, dia tak ada bayang. Tapi bila dia dah lari sikit daripada atas kepala tu, Zuhur masih ada bayang. Dan bayang tu nanti, dia akan naik sampai ke muncak. Itu dipanggil Ghayah Irtifa'i Syams. Matahari, ini dia takat. Tinggi dia paling naik, pasal dia tak akan meletak atas kepala betul-betul. Dia tak akan berada atas kepala betul-betul. Bayang akan ada. Bayang tu asalnya panjang, akan jadi pendek. Bila dia akan ke arah barat nanti, bayang nanti ke arah timur. Dan bayang tu dia akan jadi pendek, habis pendek, lepas tu dia akan panjang balik. Dan arah yang berlainan. Tu zawal. Itu ialah ma yazharu lana. Ma yazharu lana. Kalau tak apa pernah buat pemerhatian tu, dengar saya fahamkan saya cakap apa ni, balik pergi buat kerja, buat. Pasal apa tu? Dia memantapkan faham. Itu je. Kalau dah faham, bagus. Tak pernah dengar. Tak faham, tanya. Ada soal? Boleh? Ya. Kami tengok matahari jatuh, turun dan tenang. Dia seperti tak tetap kan? Ya. Arah bila dia tembak, kalau matahari jatuh kan? Ya. Kami tetap dari jauh seperti itu ya. Ya. Macam mana? Macam mana? Kita tu macam mana? Itulah kiblat kena ngaji elok-elok. Tu yang kiblat dia tak boleh hanya berdasarkan matahari jatuh. Arah matahari jatuh, betul. Pasal matahari memang jatuh belah barat. Di sebelah kita, sebelah Kaabah kita di timur. Umumnya barat. Tapi bukan betul-betul berdasarkan posisi matahari itulah kiblat kita. No. Dia kena tengok waktu jam, tarikh. Barulah ada kiblat yang betul. Jadi yang tu yang kena tahu kiraan tu. Yang tu kot, kalau asal nak sebut tu macam mana tu. Kalau jadual kita Perak tak detail lah. Sikit suggestion. Kalau duduk sepadan, tanpa duduk belah-belah sepadan Kedah tu, kalau tak ada pun ambil yang Kedahnya. Kedahnya dia ada siap jadual Masihi, Hijri, dan dia ada buruj. Tarikh buruj. Tak ada nanti saya bawa, insyaAllah. Tapi nak bawa esok tak boleh lah, saya duduk sini nak bawa. Ke mana ada di rumah. Dan dia ada siap. Pasal kita selalunya yang didedahkan, ada 2 hari saja selalunya tarikh yang diberikan kat kita untuk panduan tengok kiblat. Faham tak saya cakap apa? Tak faham? Maksudnya matahari waktu jam sekian, tarikh sekian, kita tengok tu. Tapi mesti waktu jam tu tepat lah. Itu adalah panduan kiblat kita. Itu ialah kiblat. Pada masa tu kalau nisbah bumi ni, masa tu bumi matahari betul-betul ni Kaabah. Matahari Kaabah betul-betul di tengah-tengah. Matahari betul-betul di atas Kaabah. Masa tu seluruh dunia apa yang ada bayang di situ, itulah arah kiblat. Dalam kita ni sebab kawasan kita dalam setahun ada 2 hari saja yang betul-betul ketika itu. Ada pun ketika lain, tu saya nak sebut jadual Kedah tu. Kedah punya dia ada waktu siap yang setiap dalam setahun tu hari-hari bila, walaupun kadang-kadang pagi pun boleh tengok dah kiblat itu bila, berdasarkan tengok tarikh dan jam dia bagi siap. Cuma saya tak hafal dengan yang waktu tarikh lain tu pasal dia kena kiraan. Katalah esok apa bulan, tengok apa bulan yang ada dalam kalender di Kedah tu, dia akan tunjuk ni, katalah pukul 8 pagi gila-gila, yang tu adalah arah kiblat. Cuma janganlah mengarah ke arah terbit matahari. Maksudnya nisbah arah tunjuk tu, itu arah kiblat. Cuma kiblat menghadap sana lah.
Tapi panduan dia matahari pukul katalah pukul 8.05 minit. 8.05 minit ialah arah tengok matahari. Dia akan sebut 8 minit hari ni pukul apa, jam apa. Ada hari memang tak boleh tengok matahari pasal pada masa tu matahari tak menunjukkan arah kiblat dengan tepat. Bila laluan dia tu tak kena. Kedah ada kiraan itu. Perak tak ada. Pasal Perak kurang. Kan kurang. Sangat kurang. Kurang. Orang yang berpengetahuan dalam bab-bab falak ni. Kalau kita yang ada pun Perak ni tak kisahlah seorang. Tak kisah tu tak kenal ke kenal saya tak tahu lah kan. Saya kenal lah. Pasal pernah jumpa nak sembang dengan dia. Dia seorang yang ada pun. Pula tu dia pula bukan orang ngaji agama punya kan. Dia ngaji bagian jabat tanah apa tu. Mungkin ni sebab kaji hukum punya. Macam mana pun. Tentulah nak sikit penjelasan tentang matahari jatuh. Jadi memang dia tak boleh ada matahari lah kiblat. Tengok betul-betul matahari jatuh. Tengok betul-betul bayang tu. Tu kiblat tu. No. Kena tengok betul-betul tarikh dan waktu. Itu boleh. Ustaz tanya situ tak? Satu kita tak boleh buat kiblat bodoh-bodoh. Kiblat mana? Senang ya. Tengok matahari jatuh tak mana. Ni belah ni kiblat tu. Mana ni? Nak kona macam mana ni? Kona lagi lah kot mana pun. Weh, yang buat bodoh. Pasal ada smartphone guna smartphone. Smartphone pun kena test. Ada smartphone yang sewil. Kadang-kadang bukan smartphone sewil. Software sewil. Kadang-kadang bukan software sewil. Kawasan tu kawasan magnetik. Dia akan mempengaruhi bacaan yang ada pada kompas tu. Kena tengok berapakah keupayaan magnetik yang ada di persekitaran yang mempengaruhi arah yang ditunjukkan oleh smartphone untuk menjaga magnet tu. Tak ada kalau buat magnet sendiri. Tak ada. Tanya saya nak kursus ke mana tu. Satu kelangan Haji Falak dia memang sangat jelas. Kena faham satu-satu. Timur ke arah utara. Kalau umum Malaysia ni dia mesti ada 14. Jadi 284. Kalau bearing lah. Bearing 2. Jadi kan kalau utara tengok 284. Jadi 270. Daripada timur 284. Daripada timur 194 lah. Kalau daripada utara adalah 284. Boleh faham tak? Ya, 270 284 lah. Itu bukan daripada timur. Itu daripada utara. Daripada timur tu tak betul. Daripada utara lah. Utara dari sini 284. Ya. Daripada utara lah. Tengok arah utara 284. Kalau daripada timur pun 194. Kita campur ni lagi 14 lagi ya. Kalau daripada timur, garisan timur barat, campur 14 ke arah barat, ke arah utara. Ya. Boleh faham ni juga pun. Betul. Tak lukis lah. Ingat ada kompas sewil tu kalau kena lukis silap faham. 284. Itu pun kalau saya sebut ni kalau smartphone kena test lah. Test macam mana? Tengok masjid yang dah memang betul ni, macam masjid kita. Smartphone yang ada, download software. Kadang kiblat kita betul, tetapi software tunjuk kiblat sini. Sewil, buang, tak usah pakai tu. Kalau dia disuruh bagi rate, buh kosong, buh satu, buh tu dia bagi komen. Mengarut punya software, tak boleh pakai, sesat. Tak boleh tentukan kiblat dengan tepat. Jangan pakai sama sekali. Bagi komen itu. Boleh faham saya apa? Tentu kita guna peluang tu. Jadi sambil itu kita mengkaji sama. Dan kita software tu tengok betul tak betul. Macam mana dia kira. Ada lagi soalan tu. Jadi bicara tu kok boring sikit lah. Pasal dia buat falak sikit. Boring tu kan kerana ilmu kita tak sampai tu. Saya memang boleh cerita satu-satu. Tapi cerita takat tu je lah. Sekadar untuk kita faham zawal tu. Baik. Asas lagi berkaitan bab tu. Baik. Wa akhiruhu dan akhir waktu zuhur. Kitab satu disebut awal waktu akhir waktu. Siapa disebut awal akhir? Pasal kat Rasulullah ni Jibril ajar waktu awal waktu akhir. Tengok saya sebut sekali lagi. Jibril ajar kat Rasulullah hanya 1 hari 2 hari 2 malam. Waktu awal sehari, waktu akhir sehari. Nisbah Rasulullah dia duduk di Mekah tu. Masa tu Mekah lebih kurang 21 darjah utara. Memang dia punya perbezaan. Waktu dia berbeza sangat dengan kita. Kita waktu hanya maghrib pun dalam beza tara setengah jam lah.
pukul 7, 7.30 antara tu lah. Sana beza. Saya tak duduk sana, saya tak tahu nak sebut jam tu, tapi jam dia maghrib dia dengan pukul 6 lah. Pukul 6, pukul 7 tu. Jadi 6, 7 kadang beza. Kalau subuh tu 4.30 dah subuh lah. 4.30 dah subuh. Kita paling awal pun 5.40 kan. Subuh 6 suku. Lewat-lewat. Sana subuh dah 4.30 dah subuh. 4 suku dah subuh. Ada waktu yang bila habis subuh, subuh tu kadang-kadang bukan 6 suku sampai pukul 7 baru subuh. Pukul 7 baru subuh. Ada waktu dia. Saya nak sebut gini, Jibril ajar kat Rasulullah untuk awal waktu 1 hari saja. Waktu akhir 1 hari saja. Tapi Rasulullah dah dapat panduan itu untuk mengira waktu sepanjang tahun. Faham saya kata apa? Soal, cerdik tak Rasulullah? Terus aku ajar macam ni pun hampa benin. Rasulullah Jibril ajar macam tu. Dia tanpa ajar ilmu matematik dan ilmu falak. Satu, dia buat kiblat. Zaman tu ada kompas tak? Macam mana dia menentukan? Dia duduk Masjidil Haram tak apalah. Lepas tu dia pergi Madinah. Kalau ada singgah di Quba, tak ada kompas tau. Siapa tentukan Masjid Quba tu kiblat dia? Rasulullah. Sampai lah ni orang pelik macam mana Rasulullah boleh menentukan kiblat dengan tepat. Tak ada lain wahyu. Satu hal. Dan memang kalau tak kita kata ni, atas cerdik yang Allah Ta'ala beri ke Rasulullah, tak ada wahyu pun dia boleh kira. Pasal dia ialah fatana. Bayangkan Rasulullah, Jibril ajar kursus bukan 2 hari suntuk lah. Awal waktu dia ajar dengan berapa minit je sembahyang. Waktu sembahyang tu Rasulullah boleh baca dah apa nak baca dengan matahari. Dan dia boleh baca dengan matahari terbenam. Waktu hari kedua. Dengan tu dia boleh mengira sepanjang tahun. Waktu sembahyang. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu baca dalam Facebook tu. Dia suruh selawat tu. Allahumma salli ala. Tapi itu kan modal Facebook tu. Tu modal saya ngaji tu. Tunggu semua tu. Dahsyat. Masya Allah. Kita duk kerusuh palak 3 tahun. Tak mana-mana. Bodoh ni. Rasulullah sekali. Sehari masuk awal waktu. Sehari akhir waktu. Sikit untuk kita takzim dengan Rasulullah. Allah Ta'ala beri mujizat dari situ. Wa akhiru waqtil zuhri. Akhir waktu zuhur pula. Ya idza sara zillu kulli syai'in mislahu. Apabila jadilah bayang setiap sesuatu mislahu, misal syai'. Bayang dia jadi misil dia. Dan bayang yang nak dikira ni ba'da zilli zawal. Masuk ba'da tu ai ghairi zilli zawal, lain daripada bayang yang ada waktu gelincir. Lain daripada bayang yang ada pada waktu gelincir. Okay. Jadi dia nak sebut tu waktu asar tu lanjutan daripada kita faham zuhur tadi lah. Okey, saya nak gunakan maklumat Zolik sambung. Kan matahari ada waktu di atas kepala. Waktu atas kepala betul-betul ni disebah kat tempat kita ni, kita punya longitude lah, latitude kan. Kita punya GPS. Ada longitude, latitude tu. Kalau betul-betul atas kepala macam ni, bayang tak ada lah. Waktu yang dia tak tepat atas kepala, pasti ada bayang lah. Baik, untuk katalah dia waktu asar, dia akan gelincir sini. Nanti akan ada bayang sini. Yang ni tinggi ni. Okey, tinggi dia adalah bayang dia. Waktu zuhur tu kalau katalah macam ni, ada bayang sebesar, katalah sebesar kepala pen ni. Bayang untuk tengok waktu asar ialah bayang dia plus bayang ni. Barulah hukum bayang tu masuk asar. Kalau waktu yang memang tak ada bayang waktu zuhur, apa panjang bayang itu adalah panjang waktu asar, masuk waktu asar. Waktu yang zuhur ada bayang. Bayang tu naklah diukur waktu gelincir, dan nak turun ni untuk tengok waktu asar. Macam mana nak kenal waktu ni, waktu asar? Bayang dia yang ada, betul? Bayang yang waktu zuhur tadi yang terhasil, hendaklah dijumlah lebih daripada bayang dia dengan jumlah waktu zuhur yang ada bayang tu. Hak tu baru dipanggil waktu asar. Faham tak faham? Saya tak tahu. Itu kaedah manual tu. Kalau ada lebih. Jadi kalau tak ada lebih, hari betul-betul atas kepala, 2 hari saja yang memang tak ada lebih. Hari lain semua ada lebih.
kalau nisbah kita ni, kalau dudukan antara garisan sartan, garisan jadi, garisan sartan dan garisan jadi ni, hamal, saur, jauza, sartan, betul. Sartan dan jadi, dia memang akan setahun 2 kali. Atas pada garisan sartan, bawah pada garisan jadi, takkan ada sekali pun dalam dunia, dalam masa setahun yang matahari akan lalu atas kepala. Takkan ada sehari pun. 23,5 darjah utara daripada 23,5 darjah selatan, ke utara daripada itu, ke selatan daripada itu, takkan ada waktu matahari betul-betul atas kepala. Matahari ada keberangkalian betul-betul atas kepala hanya khatulistiwa, dan ke utara 23,5 darjah dan ke selatan 23,5 darjah. Itu sikit fakta angka-angka lah. Yang tu memang kena faham sungguh bab falak dalam bab geografi tu. Saya memang boleh sebut lah, saya memang ahli bab tu. Saya memang ahli bab tu. Saya memang tahu bab tu. Tu dia kali boring sikit pasal dengar orang ahli cakap. Orang tak apa ahli ni tak apa nak faham. Nak tanya pun tak tahu nak tanya tak mana. Tu lagi susah. Macam mana pun sekurang-kurang boleh dengar, boleh faham saya sebut apa tu. Saya pun tak faham, itulah senjata yang ada, tanyalah. Kod boleh menjadikan faham kan. Kalau memang apa-apa tak faham, nak tanya pun tak kerti, just keep quiet lah. I know lah you cannot understand. You cannot understand about that. Okey. Jadi tambah daripada zil di zawal. Baik. Wa zillu lughatan, zil, apa dia zil? Zil ni antara perkataan kita selalu dengar masyhur ni, zalla yazillu zilal. Fi zilalil Quran. Itu Syed Kutubnya nama kitab lah selalu kita dengar tu. Zilal daripada zalla. Apa terjemah zilal? Bayang lah tu. Zalla zil, bayang. Okey, zil ni apa? Bayangan, naungan, dia ada bahasa isti'arah itulah. Az-zillu lughatan as-satru. Asal mana dia ialah as-satru, tutupan. Tutup asal bahasa. Tutup. So, bayang benda yang tertutup, tertegah pada matahari. Taqulu, kata dia, kau kata fil lughah, ana fi zilli fulan, saya di bawah zilli fulan. Apa maksud zil? Ai satrihi, di bawah tutupannya. Istilah tutup mengistilahkan naungan, lindungan. Satu bayang Arab dia istilah zil. Maksudnya apa? Ada sesuatu menutup kebolehan cahaya matahari ke tanah kan? Itu panggil zil. Zil. Dan zil juga kalau kita dengan istilah sains sikit, masih istilah Arab, kita tengok cermin, kita tengok apa yang ada dalam cermin tu, tengok kita dalam cermin tu, hal tu juga dipanggil zil. Arab istilah zil tu. Bayang kan? Dia zil. Dia istilah zil. Istilah yang dipakai ialah zil. Kalau bahasa Inggeris reflection. Reflection tu adalah yang dalam cermin. Tapi kalau bayang dia tak panggil reflection. Bahasa Inggeris panggil apa? Oh, Inggeris tak tahu. Shadow. Yeah, that's right. Orang putih pandai tu. Shadow. Pasal apa panggil shadow? Pasal ada shade. Shade maksudnya naung kan? Halang. Orang putih pula dah, Arab tak faham. Okey. Fi dhilli fulan aisatri wa laysa dhillu adamu syamsi. Bukanlah masuk zil ni adalah ketiadaan matahari, bukan. Kama qad yutawahamu, seperti mana kata dia sesungguhnya telah kadang-kadang disangka, orang sangka zil ni tak ada matahari kan. Zil tu tak ada matahari. Ada orang sangka itu. Bal huwa amrun wujudiyun. Bahkan zil ni adalah perkara wujudi. Khalaqahu Allah Ta'ala linaf'il badan wa ghairihi. Yang zil ni dia adalah khalaqahu, menciptakan zil ni oleh Allah Ta'ala. Nisbah fakta kejadian, Allah yang buat zil linaf'il badan, untuk manfaat badan. Apa manfaat badan dengan zil? Jawab. Teduh. Bahasa lain, memelihara kulit daripada terikan kepanasan matahari. Itulah manfaat zil.
Contoh kita berjemur tengah panas, dapat zil, macam mana? Itu sebagai nikmat yang besar. Boleh payung macam mana? Masya Allah. Satu Rasulullah pernah ajar sahabat dia nak syukur Allah Ta'ala nikmat bayang. Pernah, silapnya hadis ni, kisah Sayyidina Umar duduk bawah pokok. Rasulullah nak ajar sahabat, nak ajar Sayyidina Umar tentang besarnya nikmat bayang dan kita kena bersyukur dengan bayang. Kita kena tak bisa dengar macam tu. Saya dengar ni bayang, dengar pernah ikut jemaah keluar jemaah tabligh tu. Oh, dia cerita sahabat ni, kita dengar, Masya Allah, sahabat cerahnya mata hati, kita gelap nak mampus. Rasulullah pernah panggil Sayyidina Umar. Tu Sayyidina Umar tengah duduk di bayang tu, duduk bawah pokok. Kata, ya Umar, kum taharrak, berjalan, bergerak. Bergerak keluar daripada bayang tengah matahari. Matahari bukan matahari Malaysia tau, matahari Arab. Duduk pada Mesir. Macam mana? Ini Rasulullah terus sebut ayat Quran. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kamu pasti semua akan ditanya tentang nikmat. Sayyidina Umar terus faham. Nikmat besar yang akan ditanya ialah nikmat berteduh di bayang. Kau berteduh buat apa? Kita duduk aircon lagi, tak rasa apa-apa. Ni macam mana koman aircon ni? Koman lagi. Sikit itu kan. Nak kata kita punya mata hati, tambah makan banyak pula. Ya. Nikmat makan tu satu hal, dia tak dapat nikmat ilmu. Satu saya selalu beri peringatan tu, apa dia? Hati-hati dengan makanan anda. Makanlah mengikut keperluan kalori harian anda. Kalau hari ni tak bergerak aktif, makan lebih kalori, dia akan menyebabkan tangkap mata sendiri. So take alert, attention please. Don't eat more than what you need. Okay, tak faham tu dah cakap apa. Itu sikit nasihat daripada penaja. Okay. Lina fa'il badan wa gharihi, dan juga manfaat badan dan ghairi badan. Selain pada badan apa? Handset jemur tengah panas macam mana? 3 hari beli baru lah kau. Selain pada mana? Cukup untuk mensyarahkan ghairihi. Maksudnya selain pada badan tu memang banyak benda memerlukan naungan matahari. Tanpa matahari, direct sunlight akan menyebabkan mudah berlaku kerosakan sesuatu. Kereta kalau direct sunlight hari-hari, sunlight and moonlight. Macam setahun karat, lekang, cat, habis. Kereta baru punya diburuk. Tapi di bawah zil, kita buruk pun macam baru. Pasal apa? Zil. Tu naf'i. Naf'i zil. Sikit syarah ke bayang. Bayang pun, kalau bayang saja pun, kalau syarah betul-betul, best pun dengar kalau orang yang memang faham bab tu. Khususnya kita bayang bab akidah. Masya-Allah, tu antara kisah Sayyidina Umar. Terah yang mata hati dia. Sebut latus alunna yauma idzin na'im, dia nampaklah Rasulullah nak perasankan dia nikmat berada di pokok di bawah matahari terik. Duduk bawah pokok, sedarkanlah itu adalah antara nikmat besar tak lah beri pasal boleh duduk dalam bayang. Tak percaya tengok kereta rosak tengah jalan, matahari terik, panas lik. Tiba-tiba dapat pokok batang boleh menang. Macam mana? Ada payung satu boleh pegang. Macam mana? Masya-Allah. Payung tu angin tiup terbang pula. Allah. Innalillah. Innalillah. Sikit dah cerita nikmat tu, cerita nikmat. Sikit lagi dah sebut. Ni ngaji pekah ke ngaji apa ni? Inilah uslub baca kitab. Kami baca kitab macam ni kat pondok. Tok guru walaupun kadang dia baca kitab pekah, dia tak fokus pekah, dia merentasi semua. Kena bab tu bab akidah, kena bab tu bab falak, kena bab masing-masing kena belaka. Satu kita tak fokus habis tak habis tu tak tahu lah kan. Tapi kita punya uslub baca kitab macam tu lah. Satu lagi lama baca kitab, lagi banyak kitab yang dilalui, tambah mengaji macam uslub pondok yang tok guru pula, yang tambah kita dapat ngaji tok guru yang pakar-pakar. Tu yang kita ngaji tak puas. Tambah kita dah biasa mengaji dengan satu-satu macam ni. Tuan-tuan balik rumah, tambah hari-hari duduk ngaji macam ni, balik rumah dengar orang wanjar masjid baca kitab Rumi dah lah, baca kitab Rumi. Tak faham, dia pun tak berfaham kitab dia baca. Dia goreng. Jangan. Muntah apa dengar.
Tuan-tuan saya tak tahu rasa tak rasa tu. Saya rasa. Tambah dia baca kitab tak, disyarah tak apa-apa lah. Kita punya benggang ni. Tuan-tuan saya tak tahu, tuan-tuan saya tak tahu, terasa tak rasa tu. Saya sangat merasai perkara itu. Okey. Macam mana pun asal kita bicara nak fahamkan bayang tu lah. Bayang tuan so. Ada soal? Oh. Baik, kalau tak ada insya-Allah kita masuk ke asar pula, wal asr. Jadi az-zuhur wal asr. Zuhur dan asar. Masuk asar ni solatuha. Yang wajib ialah solat asar, bukan asar tu solatnya. Solat asar apa makna solat asar? Sembahyang waktu asar. Okey. Wal asr. Wa sumiyat, dinamakan akan solatul asri bidzalik bil asri. Sumiyat tu bina majhul dan muannas, kembali pada solatul asri. Solat asri dinamakan zalik bidzalika zalikal asar. Asri itu dia. Sembahyang asar dipanggil asar pasal apa? Li mu'asaratiha waqtal maghrib. Kerana mu'asarah, antara makna diterjemah tu menyertai waktu ghurub. Pasal asara, asar, antara makna asara masa, terjemah mudah. Dia asara yu'asiru, ada istilah berbalas-balas. Asara yu'asiru mu'asaratan. Tu asal makna asal asara. Dan faham asara juga, dia ada menunjukkan refleks. Maksudnya bila asar akan ada maghrib, dan maghrib tentulah hasil daripada refleks asar. Tu asara yu'asiru mu'asara. Cuma kita kadang-kadang lughah yang kita sedia hafal mu'asarah semasa. Ni fatwa al-mu'asarah. Kita faham mu'asarah maknanya tu semasa Istilah mula macam mana pun ambil bahasa sikit. Apa maksud mu'asarah? Maksudnya apa iftak yang dikeluarkan? Kalau sebut dengan fatwa tu, fatwa mu'asarah maksudnya fatwa yang ada berlaziman dengan waktu. Jadi kalau waktu tu asar, mu'asarah dengan maghrib, maksudnya berlaziman dengan maghrib. Habis asar ke maghrib, maghrib dekat dengan asar, dipanggil asar. Ada mu'asarah. Kemudian kalau lihat tu sekali lagi nak, kenapa pula zuhur dengan asar tak panggil zuhur tu asar? Pasal zuhur mu'asarah dengan asar. Pasal dah zuhur dah ada nama lain, zawal, bolehlah nama zuhri, zuhra. Pasal zuhur terang jelas, nampak semua, panggil nama zuhra. Jadi tasmiyatul syai' li munasabah. Itu kalau kita faham dengan kaedah kita baca sekali lalu lah. Kalau disebut syarak, pasal apa ada penamaan atas istilahnya, kita kata dia ialah tauqifi syarak. Syarak datang menamakan dia dengan nama zuhur lah. Macam mana pun selalunya munasabah. Ada munasabah. Kenapa penamaan itu? Solat, kenapa dia panggil solat? Pasal dalam dia ada doa. Ada munasabah selalunya. Munasabah ni yang kita kena cari. Khusus kalau kita belajar ilmu alat dalam Arab, dia ada dipanggil ilmu wadai, ilmu hantar, ilmu letak. Saya rasa antara makna benda yang dipelajari ilmu wadai ni, ilmu apa? Nak letak bahasa, nak letak istilah, penamaan. Biasanya munasabah itu adalah disemak dan dicari dan dikaji. Jadi syarak datang pasal apa? Kalau misalnya pasal apa nikah dia panggil nikah? Pasal apa pun ada nakah asal. Nakah makna dhamma. Jadi nikah ni dhamma apa? Dhamma baina rajul wal mar'ah. Dia ada sebut pasal apa yang ni nama fasakh. Pasal fasakha makna apa? Pasal apa nama khulu'? Pasal khula'a makna apa? Pasal apa nama tolak? Tolaqa makna apa? Gede ada lughawi dan syar'i. Anda ada lihat munasabah ni. Jadi asal kita bicara pasal apa panggil asri? Itu dia nak sebut al-munasib. Jadi panggil wasfun munasib. Nisbah tasmiyah dia mesti ada wasfun munasib. Wa awal waqtiha, awal waktu asar adalah aziyadatu ala zillil misil lah. Jadi di atas istilah kata asar ni lebih daripada bayang misil sesuatu yang kita jadikan sebagai pengukur tu. Bahasa lainnya habis je waktu zuhur, masuklah waktu asar.
Itu konsep dia. Jadi ada istirak zuhur dengan asar tu. Habis waktu zuhur, habisnya zuhur itulah masuknya asar. Kalau asal tarikh-tarikh yang sebut ulama macam tu. Sikit kalau saya panjangkan di sini. Adapun jadual falak kita, jadual waktu solat kita. Biasanya dia ada kaedah istilahnya yang dipanggil ihtiyat. Kalau ada kiraan waktu, biasanya 2 minit ialah waktu yang biasanya dicampur untuk ihtiyat kiraan. Nisbah masuk waktu. Supaya dapat zon. Apatah lagi yakin untuk masuk waktu. Sekurang-kurangnya zon. Baik. Di atas kaedah falak ni, satu, masuk waktu tu, jangan tak tahu, sebenarnya atas kiraan, dia telah ditambah. Biasanya 2 minit lah sekurang-kurang ditambah. Dengan kaedah situasi Malaysia, 2 minit. Waktu ihtiyat ni, dia ada, kalau kita belajar falak, panjang cerita tentang berapa minit nak ditambah tu berdasarkan lokasi kedudukan kita, longitude, latitude GPS tu. Nak tengok duduk di mana. Itu akan menentukan kadar ihtiyatnya. Jadi pun umumnya Malaysia ni 2 minit ditambah untuk awal waktu. Dan di atas kaedah itu juga, bila katalah akhir waktunya ni ditolak 2 minit untuk menunjukkan akhir waktu bagi waktu sebelum. Katalah misalnya maghrib adalah 7.30, Isyak adalah 8.30. Oh begitu. Bila habis maghrib? 8.28. Pasal apa? 8.30 yang berada dalam jadual tu ialah ihtiyat. Jadi pasal apa saya nak sebut tu? Pasal dengan kaedah tadi, nak ihtiyat waktu dapat tak dapat tu, dilihat situ. Oh tu, pekah tu kena halus lah. Macam mana pun kaedah tadi satu hal lah. Kalau istilah waktu, codik kan macam mana nak faham tu dan tak relate dengan kita sebut kaedah awal waktu, akhir waktu tadi. Dengan yang waqi' nafsil amri, dengan waktu ihtiyat mengikut kaedah falak. Kaedah kiraan waktu jadual yang ada. Itu ada masalah, tanya kat saya. Kalau tak ada maksud saya biarkan, saya percaya boleh selesai hari. Kalau faham apa saya sebut ni. Jadi kalau nisbah waktu Allahumma salli, katalah zuhur, asar 4.30, pastikan asar jangan, kalau katalah SOP dia, standard operation procedure dia katalah 5 minit, jangan hanya baru sembahyang apabila 4.25, tapi kena 4.23. Pasal apa? 4.30 asar tu adalah dah dengan ihtiyat 2 minit. Sepatutnya waktu asar dengan kiraan masuk adalah 4.28. Macam mana pun janganlah buka maghrib awal. Tengok jadual maghrib pukul apa? Pukul 7. Dah boleh 8 boleh lah. Ustaz kata, memang saya kata, tapi dengar hal elok. Di atas kata tu yang betul memang kaedah kiraan macam tu. Saya tahulah, saya dah falak, saya kaji falak. Tapi janganlah kurang dengan waktu tu. Pasal apa? Ihtiyat tu diambil supaya kok-kok lah kadang-kadang mengira ni dan bacaan yang tak apa tepat kita baca tu. Apatah lagi adalah istilah bunda-bunda yang kita round up ke dia. Takut ada yang tak cukup sempurna. Kadang-kadang bila tak boleh nak round up, kita off kan dia. Tak faham sudah. Saja gantung-gantung kotaan up off tu. Sambil-sambil tu rasanya boleh faham juga bahasa Inggeris tu. Istilah matematik sikit. Itu macam mana? Itu yang ambil cermat siapa? Supaya dengan ada cermat tu dapat zon waktu masuk. Pasal kita suka-suka ibadat, zon dah tu. Dah diambil kira cermat. Jadi nak berlaku keberangkalian silap tu susah dah. Pasal kecermatan tu telah diambil. Ihtiyat itu telah diambil. Macam mana pun itu nisbah buka puasa. Kalau nisbah nak jaga akhir waktu tu, tu yang kena jaga. Tolak balik 2 minit. Pastikan dengan standard pelaksanaan dia berapa minit, tolak 2 minit, pastikan jangan kurang pada waktu tu untuk menunaikan apa-apa solat yang anda kata kita terlambat daripadanya. Ada soal? Boleh? Pasal dia berkaitan dengan bab tu, saya kena cerita macam tu lah. Bab ni sikit lagi kalau sebut. Saya ngaji dulu pun, saya tak pernah ngaji. Kalau nisbah baca kitab lah, Tok Guru baca kitab bekam macam mana saya cerita kat tuan-tuan ni. Sekarang ni kita dah ada takbir kan? Okey.
saudara. Contoh sekarang kita tak beramal dengan takdir. Okey. Pakai bayang-bayang. Pakai bayang-bayang saja. Lepas tu, Kira kira kita lebih yakin dengan bayang-bayang tu daripada takdir tu. takwin tu. Lepas tu, Kita guna je lah bayang-bayang. oh, ngaji tak pernah ngaji? Ngaji lah tu kiranya. Ngaji lah tu. Ha. Kiranya. Saya sebut tu pasal bukan senang pun hari-hari nak menengok bayang. Saya sebut tu saya buat dah tu. Masa saya belajar dulu adalah cita-cita di hati dia. Aku tak payah tengok jadual falak lah. Tak payah tengok jadual waktu yang majlis agama buat lah. Aku boleh kira sendiri lah. Adalah itu. Kira buat jadual sendiri. Rasa tengok-tengok baru sekat jalan. Ranyah juga buat kerja ni rupanya. Memang renyah nak menyiapkan satu-satu tu. Makan masa. Pula tu dia kena research yang mendalam. Pula tu kalau nisbah alat yang kita pakai mesti dengan kata ketelitian dan ketekunan, menggunakan alat dengan sangat cermat. Pasal kesilapan sikit menyebabkan ralatnya bacaan tu. Pasal dia sangat sensitif. Bayangkan kita nak ukur matahari yang jarak jauh. Bila jarak jauh ni kita lari tau, katalah kita ukur kenaikan matahari, kita lari sikit je bacaan lari dah. Kalau tuan-tuan ada smartphone lagi lah, ada software yang compose itu, tuan-tuan boleh macam ni lah. Tengok ni, tuan-tuan boleh baca bacaan dia pergi skrin ni. Dia hubung connect yang kamera sekali. Dan dia ada compose tu. Pusing ni dia boleh sebut bearing berapa, utara, selatan, barat, timur. Dia bagi bacaan tau. Bacaan kiri kanan, timur barat tu. Dan berapa kenaikan altitude matahari. Maksudnya kalau matahari macam ni, kita tengok matahari, kita boleh baca dah berapa matahari tinggal dah dengan tengok macam ni. Mata ni untuk menunjukkan bearing handset ni. Baca. Berapa ketinggian tu, dia bagi bacaan tu. Macam protektor. Pegang ni tuan-tuan boleh baca protektor. Faham ke sebut apa ni? Tak faham tanya saya software apa tu. Saya sebut tu RM5 upah. Pasal saya semak lah software tu. Apa cerita? Cerita macam tu lah. Jadi kalau kata memang ada ilmu di situ untuk beramal dengan bayang, baguslah kan. Tapi nak kata bukan senang. Kalau kata nak buat tu sendiri punya kiraan, takut tu lah. Bandinglah tengok apa yang telah orang buat. Dan saya kalau nisbah saya sendiri, saya dah buat. Dan tu nak kata, renyah nak buat. Kadang kita tengok kita lebih, dia kurang. Dia kurang, kita lebih. Pula tu dia cara kiraan. Kita menggunakan cara alat. Itu yang antara penyebab-penyebab berbeza tu. Sikitlah sebut dengan ni tu. Jadi kalau kata, kalau tak ada jadual apa, pasal yang buat tu orang kebas. Pula tu telah disemak adalah dengan bahasa itu. Kita ilmu ni tak apa cukup. Ngaji pun ngaji bangkut aja. Itu buat macam mana, tiba-tiba nak beramal dengan ilmu yang bangkut no. Orang yang memang pakar kita tak mau pakai. Takut macam tu lah sikit. Takut tak sempurna kita punya amalan no. Kalau memang kita punya ilmu lagi cukup, yang dia mau buat tu yang bangkut, pakai hak kita. Cuma takut ilmu kita lah bangkut pasal kita ngaji tak habis. Ngaji tak habis, tak pernah ngaji pun khusus sebab tu. Baru hari ni dengar nak buat macam Rasulullah boleh mengukur keupayaan setahun. Rasulullah tak boleh. Ada bimbingan wahyu. Kita bimbingan siapa? Bimbingan? Itu kot. Nak sebut tu. Maknanya waktu ni kita kena akan rasa sampai kepada yakin lah. Dia tak zon. Dia apa-apa pun situ zon lah. Yakin ni memang tengok dengan mata kepala tu yakin lah. Dengan ilmu dan tengok dengan mata kepala. Pasal tengok mata kepala pun ilmu tak ada, tak boleh tak? Ni aku tengok ni gelincir. Padahal gelincir pun dia tak tahu nak nilai macam mana. Tengok kalau saya sebut dia, at least macam saya sebut ni. Main bayang-bayang, main layang-layang tu. Tengok layang-layang tu. Dia ada atas, dia ada telaju dia. Sekarang tengok layang-layang tu macam ni. Ni katalah ni matahari punya arah kan, tapi matahari kat atas lah. Bayang-bayang. Sampai sini. Sampai lepas matahari ni, bayang-bayang layang-layang macam tu. Tengok dia dah tak arah ni, tapi dia arah sini. Itu adalah kaedah nak mengenal zawal.
Jadi sekurang-kurangnya macam tu. Fenomena yang bin nazar. Itu adalah itibari. Dia bukan bil hakiki. Kalau diceritakan dalam masa tu kita ni memang apa? Pakak reti lah. Ya, reti. Kita ada asas kan. Asas cara nak mengenal. Kalau kita belajar tu dia ada istilah dia macam ni, guna bayang-bayang kan. Okey. Bayang-bayang kalau bayang-bayang sama ada satu bayang satu batang. Satu batang. Lepas tu dia memang satu je, memang tak nampak bayang kat situ. Maknanya tak gawal lagi. Kan? Maknanya kalau nampak bayang sikit tu dah gawal. Mana dah kira waktu zuhur lah. Itulah tengok bila tu. Itu kalau tengah hari lah kira macam tu lah. Pula tu tiang tu tegak betul-betul dengan bumi ke tak? Mak, saya nak tunjukkan susahnya tu. Adakah kita punya plane tanah ni, plane rata betul? Tiang, kalau katalah tiang, kita tengok tiang elektrik yang kita jadi pandu tu. Adakah kalau kita ukur dengan pakai timah air apa tu, letak kat tiang tu, adakah keliling tu betul-betul memang pacak tepat dengan kalau kata nisbah bumi yang bulat ni, betul-betul ni arah air ni, ataupun macam ni, bila dia sengit sikit, dia akan pengaruhi bayang dan bacaan. Kena sangat teliti dan cermat nisbah semua perkara, alat penimbang, pengukur, semua. Satu dia nak praktikal tu, dia bukan yang kata susah tu, memang susah, tapi dia kena sangat cermat dan teliti. Kecuaian kita dalam mengambil kira apa yang sepatutnya dipandang dan dilihat bakal menyebabkan berlaku kesilapan pada hasil kiraan dan pemerhatian. Itu. Ada lagi soal? Cuma sekali lagi saya sebut, baca bab ni dia macam tu lah sikit. Kalau saya memang duduk tempat tu, saya memang tahu nak cerita satu tu. Orang yang nak menunggu jawapan tu lah, panjang bab ni, jalan terus. Katanya. Saya boleh baca je terus tu, saya boleh. Okey. Tak ada terus. Wal asru khamsatu awqat. Kata dia asar ada 5 waktu, ahaduha dipanggil waktul fadilah. Yang ni kita lama memang ada bincang bab ni. Kita lah ni tak ramai lah orang tahu bab ni. Bahkan kalau saya berani kata, tambah budak-budak lah ni punya pengajian tak pernah dengar waktu ni. Waktu fadilah, waktu ikhtiar. Zaman saya sekolah kebangsaan ada lagi. Zaman saya. Maksudnya sekolah menengah dulu, seingat saya sekolah rendah ada lagi. Ustaz ada sekolah kebangsaan. Dia tulis waktu fadilah, waktu ikhtiar, asar ada beberapa waktu, maghrib ada beberapa waktu, subuh ada beberapa waktu. Ada waktu dia panggil waktu darurah, nak disebut. Kitab yang memang pakai dulu pun kitab ni Qoyah Takrib lah. Kalau dulu Sukatan Kebangsaan dalam Sukatan Sekolah Kebangsaan Malaysia punya. Jadi awal tu fi'liha wa huwa, kata dia waktul fadilah adalah fi'luha awal waktu, buat solat pada awal waktu. Disebut macam tu je. Kemudian wasani ialah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni wa asyara lahu biqaulihi. Dan waktu ikhtiar yang apa? Wa akhiruhu, akhirnya kalau asar domeh itu akhir asar adalah fil ikhtiar, pada waktu ikhtiar, ila zillil mislain, kepada zil mislain, bayang seumpama. Istilah waktu ikhtiar ni daripada awal waktu sampailah ke hujung waktu lah. Tu panggil waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni waktu muasak tu lah. Okey. Wasalisu habis. Disebut macam tu je. Jadi waktu ikhtiar, waktu pilih. Bila ikhtiar tu, asal mana ikhtiar tu? Ikhtiar apa? Bila-bila boleh sembahyang. Jadi ikhtiar mukhtar. Waktu tu boleh dipilih mana-mana waktu sembahyang untuk diri sembahyang. Ikhtiar lah. Kalau nak sampai tahap tak dan nak selesaikan yang ikut SOP tadi, standard operation procedure tu macam mana? Yang tu tak panggil ikhtiar lah, tu waktu darurah, waktu haram. Baik. Wasalisu waktu jawaz. Ada panggil jawaz pula. Wa asyara biqauli, jawaz ni bila? Wa fil jawaz ila ghurubi syams. Jawaz ni sehingga saya sebut tak betul tu. Jadi waktu ikhtiar ialah waktu ila zilil mislain. Zil tu mislain, dua misil dia. Saya silap baca dia tu.
mislain, dua zil. Jadi bayang macam ni, mesti ada bayang 2 zil. Itu ikhtiar. Jadi ikhtiar ni bahasanya apa? Separuh daripada awal waktu ke separuh dia. Itu adalah ikhtiar. Awal waktu ke separuhnya adalah ikhtiar. Zil. Kalau contoh bayang kayu tu 1 meter, dia punya bayang tu 2 meter. Ya. Itu zil mislain. Jawaz ila sana atas nama jawaz tu. Ila ghurubus syams, sehingga waktu terbenam matahari. Ni ke waktu asar ni. Wa rabi' ila waktu jawaz bila karaha. Ada istilah jawaz bila karaha. Wa huwa ketidak min masiri zil syams. Masiri zil mislain, daripada waktu masir jadilah zil mislain, bayang tu 2 misil dia, ilal ispirar, hinggalah kepada kekuningan matahari. Ispirar syam atau ispirar di sama, kuning langit. Kan waktu nak terbenam, sebelum terbenam tu dia jadi waktu macam nak senja tu. Tapi bukan kuning senja, kuning sebelum nak senja. Kalau sampai ispirar tu, waktu dipanggil waktu jawaz. Jawaz sampai waktu tu. Tapi masih dan sembahyang dalam waktu lah. Waktu jawaz. Wal khamis waktu tahrim atau waktu haram. Waktu haram. Wahwa waktu tahrim ni takhiru solat ila an yabqa min al-waqti ma la yasi'uha. Takhirkan waktu solat hingga kepada tak kekal, tak tinggal daripada waktu, tak tinggal ma la yasi'uha. Barang zaman yang tak meluasi ia, ma itu zaman itu, solat. Yang tu yang kita bincang waktu tadi tu kan. Ikut standard operation procedure dia berapa minit tu. Sampai tak dan lah. Waktu tak dan tu, waktu dipanggil waktu haram. Tapi bukanlah maksudnya haram sembahyang waktu tu. Tapi tangguhkan masa sembahyang asar. Kalau contoh ke asar kita ni, katalah waktu maghrib pukul 7, 6.57, 3 minit lagi masa maghrib. Memang tak boleh buatnya 4 rakaat. Menangguhkan sembahyang sampai waktu itu adalah waktu haram. Haram apa? Waktu tu haram. Menangguhkan tu pasal tak itisak kan. Pasal dia istilah dah jadi waktu sempit. Nak buat laksanakan dalam jangka masa tersebut. Hak tu yang haram. Bukan maksudnya waktu haram ni tak boleh sembahyang dah, haram dah. Maksud apa? Tak dan dah nak sembahyang dalam waktu. Haram dah masa ni. Ada juga saya pengalaman ngajar, ada orang faham itu. Maknanya kita kena cakap sah solat tapi menangguhkan sampai ketika itu adalah haram. Pasal waktu yang tak luas tu istilahnya waktu haram. Istilah waktu haram ni maksudnya waktu haram tu bukan haram sembahyang tu. Haram orang yang buat tu. Dia yang haramnya. Berdosa tu kat dia. Pasal dia telah menangguhkan solat sampai tak celuh untuk sembahyang tu disembayangkan dalam waktunya. Tu waktu haram. Sah solat tapi berdosa pasal dia telah menangguhkan solat sehingga tak meluasi waktu yang sepatutnya diisi dalam waktu yang sepatutnya. Sah solat, bukan saja sah, tambah sikit lagi ayat, bukan saja sah, bahkan wajib solat. Wajib solat dalam keadaan haram, berdosa pasal apa? Menangguhkan pelaksanaan sehingga waktu darurah, waktu haram. Tak cukup masa untuk menyelesaikan solat dalam jangka masa tersebut. Itu haram. Pasal ada beza kan, sembahyang subuh 2, ni 4, ni 3. Jadi masa tu akan jadi kurang beza mengikut SOP tu lah. Saja nak guna SOP tu. Bukan SOAP SOP. Sajalah guna dekat-dekat SOP. Ustaz ada SOP pun. Bukan SOAP, SOP. Standard Operation Procedure. Okey. Maknanya semua waktu pun ada lah, waktu 5 waktu ni. Itulah. Dia tak juga kalau ikut penitilan tu tak juga. Pasal ada waktu yang tak ada nak jadi 5. Jam maghrib tak ada 5. Ingat saya. Kepatuhan ayat antara kitab yang ada menjelaskan satu-satu lah. Cuma saya tak ingat dobit waktu ni. Pasal tak apa nak berzuli ingat.
tentang waktu tu. Ada berapa. Lagipun kalau nisbah kita memang jaga waktu ni, waktu-waktu tu kadang kita tak apa nak peduli lah, mana waktu haram, mana waktu ikhtiar, yang ni waktu jawaz. Lagipun nisbah pelaksanaan tu macam tak apa muhim lah. Macam mana pun dia nauk ilmu. Dia satu nauk ilmu. Cuma kalau nisbah saya sendiri, saya tak mahir kan untuk mengenal satu-satu tu macam mana. Buat tak apa peduli pun. Orang pun tak apa nak bahas dah. Cerita pun orang tak apa nak dengar. Macam mana pun dah atas kaedah kita lalu kitab kan. Tu yang lalu kitab ni, kita tak mau milih apa yang ada. Itulah tu yang kita punya pengetahuan kaya. Ramai yang kona aku mana pun, semua aku reti. Saya aku baca, aku ngaji. Ya. Waktu syuruk tu kira waktu karaha. Macam dalam jadual semayang. Ya. Dia ada lagi tahu waktu syuruk. Ya. Itu waktu Waktu kan kalau kita belajar fiqahnya, waktu terbit matahari itu ialah antara waktu yang diharamkan solat. Ada kitab sebut dengan waktu yang dimakruhkan solat sebagai makruh tahrim. Ada kitab sebut dengan waktu haram sembahyang. Kita rasanya masyhur dengan waktu haram sembahyang. Haram sembahyang selepas ada asar, haram sembahyang lepas pada subuh, haram sembahyang waktu terbit matahari, haram sembahyang waktu matahari kembang selain pada Mekah. Kan ada kita belajar fiqah gitu. Jadi kalau atas kata haram sembahyang waktu syuruk tu, betul lah waktu tu larangan. Cuma atas kata waktu ni, kalau di sebuah waktu tu kalau saya jawab lah tu kan. Cuma kalau saya sambungkan sikit ni, ada ke waktu solat syuruk? isyraq. Solat isyraq. Ada tak? Pasal tu kena Memang ada dalam fiqah pun kalau ikut ada bincang tu. Macam mana pun ada khilaf ulama, adakah nak mengatakan syuruk ni adakah dia duha ataupun tak duha. Adakah dia ba'd duha ataupun dia mustaqil, berasing pada duha. Kalau kata dia daripada duha, syuruk huwa duha. Kalau yang membezakan dia, syuruk, duha, duha. Macam mana pun nak cerita sikit tentang pelaksanaan. Bila nak sembahyang syuruk ni? Jangan sembahyang. Tani sila. Orang tak ngaji fiqah betul, tentu dia kepala otak tergedot tu. Tergedot. Bahasa kampung lekat jugalah. Kepala otak terpeot tu. Tak mana terpeot? Dia tengok jadual, syuruk 7.25. Betul? 7.26. Allah Akbar. Aku sembahyang sunat syuruk, sunat isyraq. Kerana Allah Ta'ala sesat. Salah. Itu bukan waktu syuruk, bukan waktu solat syuruk. Itu waktu syuruk, tapi bukan waktu solat syuruk. Waktu solat syuruk bila? Waktu solat syuruk adalah waktu duha. Atas yang kata syuruk lain, duha lain. Waktu syuruk, sembahyang syuruk, tetap waktu dia adalah waktu duha. Pasal waktu duha itulah, waktu duha tu, waktu mula duha tu adalah waktu yang baru boleh sembahyang apa-apa sembahyang, khususnya duha. Begitu juga apa-apa sembahyang sunat mutlak boleh. Mula dengan selepas keadaran terbit matahari dengan kadar waktu duha lah. Jadual kita dulu ditulis dengan 27 minit. Ada jadual negeri lain ditulis 28 minit. Ada 26 minit. Kita punya jadual ni tak silapnya ditulis 30 minit. Ni kan. Jadi nisbah 30 minit lepas terbit matahari masuklah waktu duha. Lepas 30 minit itulah untuk solat syuruk, solat isyraq. Bukan tengok syuruk pukul 7.30. Lepas tu 7.30, 7.21 sembahyang sunat isyraq. Itu sembahyang sunat. Waduh. Tak betul tu, salah faham tu. Mana syuruk ni, solat syuruk dengan duha sama lah. Itulah waktunya sama. Di atas kata adakah dia sama atau tidak, di situ ada bahas ulama lah, khilaf situ. Macam mana pun yang masyhur atas orang istiqmal orang, syuruk duha adalah berbeza atas istiqmal. Pasal memang orang sebut duha lain, syuruk lain. Itu masyhur kita dengar. Macam mana pun bahas kita kalau ikut yang kuat, syuruk huwa duha. Jadi kalau kata syuruk huwa duha, berapa rakaat paling banyak boleh buat? 8. Boleh tak buat 10? Pasal isyraq 2, duha 8. Kalau nak buat 10, mestilah 8 tu duha, 2 tu isyraq. 2 tu isyraq. Atau pendapat yang kata al-isyraq adalah duha, 8 paling maksimum, tak boleh buat 10. Untuk nama sembahyang sunat berwaktu. Lepas tu nak sembahyang mutlak, mutlak ikut hang, sembahyang juta rakaat pun.
Tapi atas kata limited sembahyang yang ada sunat, yang memang dituntut dengan angka tertentu ni. Jadi contoh bila kalau kata 8 tu, dia kalau niat witir, kalau dia niat duha, witir lah. Kalau dia niat duha tu 8 lah. Kalau dia niat yang 2 rakaat tu adalah isyraq, yang tu dah isyraq, jadi duha lain 8, 10. Itu kita hukum tu nisbah ulama dulu yang memang rajin ibadat tau. Kita kata gini, duha paling banyak apa? 2. Jawab siap dah. Alamak. Saya tanya betul-betul, dia orang jawab dia memang siap dah. Paling banyak 8. Tapi yang dia buat apa? 2 tu betul ke 2? Ke tak ada? Tak ada pun. Kalau ada bagus. Jangan kata nak buat 2 satu hal. Ada tak yang buat 8? Menyongen je lah. Tambah nak buat 10. Lagilah menyongen bersoyup kan. Mula keluar yuk dah. Okey, siap. Okey. Waktu duha. Syuruk tu tengok jadual. Setengah jam lepas. Kalau bahasa bunda pun pada jam yang hampir setengah jam lah. Setengah jam selepas syuruk, waktu syuruk. Tengok waktu syuruk dalam jadual. Setengah jam lepas tu barulah masuk waktu sembahyang syuruk. Masa sunat isyraq. Bukan tengok syuruk pukul 7.30, bantai 7.31 syuruk. Tak betul. Pasal itu termasuk masih dalam sepadan waktu-waktu yang diharamkan solat. Jadi kita kata ni bukan waktu haram, pasal bukan sembahyang sunat mutlak. Ni sembahyang sunat syuruk. Sembahyang sunat syuruk walaupun nama dia syuruk isyraq, tapi bukan sembahyang waktu syuruk. Sembahyang dia ialah waktu-waktu yang diizinkan sembahyang, yang matahari segala. Istilah kita je yang qadhu rumhin, kadar rumuh, kadar lembing tu, kadar galah tu kita sebut bahasa Melayu. Yang disukat dengan kaedah falak adalah setengah jam lepas pada terbit matahari. Itulah waktu untuk boleh sembahyang isyraq. Jadi walaupun nama sembahyang isyraq, sembahyang syuruk, tapi dia bukan pelaksanaan pada waktu syuruk yang hakiki, tapi dia ialah sembahyang pada waktu yang dibenarkan untuk sembahyang, itulah waktu duha. Maksudnya setengah jam tu waktu ihtiyat juga. Ihtiyat atas minit yang hampir lah. Bukan waktu ihtiyat. Maksudnya dia ada kaedah kira dia berapa degree. Tak silapnya 17 degree daripada matahari naik kaki langit, 17 darjah. Yang dalam kitab sebut naik ke matahari kadar segalah kan, Melayunya bahasa. Kadar lembing. Kadar lembing, kadar galah. Galah mana? Galah nyo ke galah ambil koko? Ke galah sawit? Kalau orang makan datuk, dia faham saya cakap apa ni? Siapa? Koko rendah je tak? Ambil kelapa sawit, tengoklah pokok berapa tahun. Kalau ambil nyo, ada orang tak faham, sudah dengar saya cakap apa. Betul nak tengok matahari segalah tu, nak tengok galah apa? Galah sawit ke galah koko? Ke galah kelapa? Itu istilah weh. Mana ada tengok galah tu? Pula tu galah tu nak tengok jarak mana? Jarak ujung sana kan? Ke depan mata? Kalau tengok depan mata tengok galah itu tu bagi faham istilah syarahan ulama tu. Tu yang falak yang kira macam ni. Tu yang istilahnya dia degree dia 17 darjah tak silapnya. Tu yang kalau kiraan dengan jam, setengah jam daripada waktu syuruk. Yap. Itu pun dah ihtiyat lah. Kalau masyhur sebut dulu dalam jadual 27 minit. Yang 27, 26. Tu ada negeri beza lah tu. Macam mana pun telah dimundangkan pada jam yang hampir. Memang jadual kita tulis setengah jam betul tak ni? Ya, betul kan? Jadual dulu tulis apa pasal tak? Dulu tu bukan dulu tahun lepas. Dulu sebelum perubahan ni. Pasal kita punya jadual ni ada 7 zon tu. Sebelum tu ada 5 zon. Sebelum tu ada 3 zon only. Untung tak perasan jadual. Tak sibuk dengan falak, tak faham tau. Apa benda tu? Kecil lagi masa tu kan? Tak ada lagi. Okey. Lah ni ada 7 zon. Dulu 5 zon, lepas tu sebelum tu 3 zon. Zon 1, zon 2, zon 3. Dulu 3 zon je. Macam tu waktu 3 zon tu yang kira dengan 27 minit tu. Mai kira kalau Ustaz Faisal ni dia gunakan kaedah 7 zon. Yang tu dia mudahkan setengah jam tu. Sikit saya sebut tu. Jadi dah ihtiyat lah waktu tu.
Akhir sama. Tak ada setengah jam. Selagi tak zuhur, selagi itulah ada waktu duha, dan selagi itulah ada waktu syuruk dan isyraq. Zuhur, masuk zuhur, habislah waktu duha, waktu syuruk. Istilahnya selagi tak gelincir, dia ialah waktu duha. Selagi tak gelincir, dia ialah waktu duha. Dia kata tu pun ada orang silap tu, kata duha ni pukul 11 habislah duha. Ada orang siap pukul 11. Tak ada. Duha selagi tak gelincir, masih ada waktu duha. Tak. Sepanjang duha, adakah sepanjang duha? Dari segi boleh diniatkan duha di situ pasal masih belum gelincir. Kalau niatkan duha memang tak ada masalah, tak ada larangan. Tapi kalau nak buat sepanjang sunat mutlak tak boleh, pasal waktu kembang ialah waktu yang tahrim, waktu tahrim. Waktu kembang pun sangat singkat lah. Dan haram pun waktu kembang singkat. Mana nak boleh buat 2 rakaat pun, takbir pun kadang tambah takbir panjang kan. Allah panjang tu. Kembang habis dulu. Macam mana pun yang haramnya apa? Yang haram tu ialah menjatuhkan takbiratul ihram pada waktu kembang, dan sembahyang tu sembahyang sunat mutlak lain pada Mekah. Takbiratul ihram tu jatuh waktu kembang. Tu tak boleh. Tak boleh pun, tak boleh atas nama sembahyang sunat mutlak. Ada pun sembahyang sunat yang sembahyang sunat itu masjid walaupun tengah kembang, tak apa. Katalah misalnya zuhur 1.30, 1.29 ni takbir. Jadi keberangkilan kembang kat situ lah kan. Itu pun dengan kita pejam dengan waktu ihtiyat lah. Waktu yang telah ditambah 2 minit tu. Umum waktu zuhur tu saja 1.30. Jadi dia sembahyang pada pukul 1.29 tu. 1.29 itu atas dia nak niatkan sembahyang sunat mutlak haram pasal nama kembang. Tapi kalau dia niat duha tak apa. Niat tajuk masjid tak apa. Pasal yang haram pada waktu tu untuk diniat adalah niat sembahyang sunat mutlak. Ada pun sembahyang sunat yang bersabab dia bila-bila pun tak haram. Walaupun pada waktu haram. Lepas asar sembahyang sunat tajuk masjid boleh. Lepas asar sembahyang sunat wuduk boleh. Pasal kita lepas wuduk kita sembahyang sunat boleh. Boleh pasal dia ada sebab. Yang haram sembahyang tu ialah sembahyang sunat mutlak. Bunyi kokolah ni. Okey, kalau ikut kita baca dalam satu ada 5 waktu. Ada lagi soal kita tu. Ada orang baru nak follow falak sikit kan. Tak bab ni tengah saya sebut. Bila kita ngaji faham tu boleh timbul minat. Baru kau ada kehendak nak ngaji falak, kotlah kan. Bila ngaji tak faham, agak-agak ada iradat nak ngaji falak. Pening aku dengan ustaz tu kata tu pun aku dah tak boleh masuk dah. Bertubi-tubi kena dalam kepala tu. Tak boleh. Aku pun memang lemah matematik. Hari ngaji falak tak boleh nak buat apa, katanya matematik lemah. Pula. Baik, selesai situ. Kemudian wal maghrib. Masuk maghrib ai solatuha ialah solat maghrib. Wa sumiyat dinamakan solat maghrib tu bizalik bil maghrib. Wa sumiyat solatul maghrib. Sumiyat bizalik zalik bil maghrib. Pasal apa solat maghrib dinamakan maghrib? Li fi'liha waqtal ghurub, kerana perbuat yang akan dia solat waqtal ghurub pada waktu ghurub. Maksud ghurub ni ghurubus syams, waktu terbenam matahari. Satu dipanggil maghrib. Jadi maghrib tu kalau kita baca sorof, dia ambil pada mana? Daripada qaraba. Maghrib isim zaman daripada qaraba. Maghrib mana apa? Maghrib zaman matahari atau waktu matahari ghurub, matahari terbenam. Qaraba yaghribu ghuruban fahuwa gharib, fahuwa gharibun wa dzaka maghrubun aghrib la taghrib maghribun maghribun. Satu kira tasrif. Belajar tasrif kalau ngaji pondok, tasrif itu setiap kalimah tasrif 10 tu beranak pula 10 fi'il madhi dia, mudhari' dia. Kalau tuan-tuan yang pernah ikut saya ajar nahwu sorab dulu, saya ajar sorab itu Tamina ajar sorab itu. Ada orang balik Jordan macam balik Afrika. Balik Jordan balik Afrika.
balik Jordan ngaji Arab, tapi tak pernah belajar Arab macam tu. Tu balik Jordan macam balik Afrika tu. Pakak, ustaz ni ajar apa aku tak bisa dengar je ni dia. Tu balik Jordan macam balik Afrika. Macam taubat ngaji lain. Tak bisa dengar. Saya belajar tahu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Lain tak tahulah katanya. Ustaz ni sampai 10 pandai isi zaman, isi bangkang, isi alat apa. Itu beranak kan pula. Madhi, mudhari', isi fa'il pun beranak, isi maf'ul beranak, fi'il amar beranak. Itu kalau nak beranakkan dia bukan saja 10, 24. 24 ada ma, ada la, ada an, lepas tu ada tasghir, ada nisab, ada nisbah. Itu af'al muqarrabah. Ya, af'al muqarrabah dah. Af'al amsilatul mubalaghah. Lepas tu nasab, itu ada ambil nasab, ada masuk fi'il mudhari', masuk ambil nasab, masuk an, masuk lan, masuk lam. Itu ada pula nun taukid khafifah, nun taukid sakilah. 24. Untuk beranak kan pula 24. Untuk ada sirah ta'ajub, ada sirah ta'ajub, sirah satu lagi sirah isim tafdil. Af'alu, ma af'alahu. Siap 24, siap. Kita tak belajar betul-betul tu yang balik Jordan macam balik Afrika. Okey. Siap. Macam mana pun nak sebut maghrib tu lah istilah tu. Waktu ghurub. Jadi maghrib maksudnya waktu terbenam matahari. Itu asal lugah maghrib. Isim zaman. Daripada gharaba. Wa awalu waqtiha wa waqtuha wahidun. Waktu satu je. Dia tak ada waktu ikhtiar, waktu fadilah, tak ada. Waktuha wahidun wa huwa, apa dia waktu ghurub ni? Ila ghurubus syams, adalah terbenam matahari, ghurub bi jami'i qarsiha, dengan keseluruhan ghurub terbenam ni bi jami'i qarsiha, dengan kesekalian qasriha, cakranya. Qarsiha diterjemah apa itu? Bulatannya bulatan matahari, ataupun cakranya, cakra matahari. Tuan-tuan sedap bahasa apa? Cakra. Bulatan matahari. Boleh tangkap lah, boleh faham kan? Maksudnya matahari tu nak kira terbenam matahari macam mana? Kalau katalah tu kaki langit, mulakan lukisan sikit. Kalau matahari tu duduk macam ni, jadi belum maghrib lagi. Maghrib tu macam mana? Maghrib ni matahari akan turun lagi. Yang istilahnya ni, bulatan dia tu di bawah daripada kaki langit, di bawah ufuk, bawah ni, dan jami' qarsyah semua putus-putus tu nak tunjukkan dia di bawah. Kalau kata ada sebagian masih tu nyongen lagi ni, nyongen nampak lagi apa yang terserongen itu. Tu maksudnya tak masuk maghrib gitu. Ni lekat PUU. Dulu rapat kan Ustaz dia tu. Tengok-tengok masuk TV PUU. Wow. Cakap perak lah dia. Lekat teman perak ni. Ayuh, moh kita kata dia. Lomba-lomba buat kebajikan. Okey. Dulu kita lomba-lomba ngaji falak kata. Itu saya punya ayat tu. Okey. Nyami tu kita yuk. Esok ada pula Ustaz Piu Yung. Dah Yung lah. Ada air soya pun yang buat kat botol ke. Yuk dengan Yung ni. Yuk dengan Yung. Perak ni Yuk dengan Yung. Sehari masuk pula Ustaz Banjar serang. Apa? Utah ni kan. Banjar panggil apa? Utah dengan apa? Tak? Memanglah utah Banjar ni lah. Bila utah ni orang lelaki. Perempuannya panggil apa? Tak ada Banjar ni. Banjar pun tak apa nak mengaku. Luruh tak tahu. Okey. Jawa panggil apa pula? Jawa pula lah. Jadi lurat. Apa cerita ni? Yang ni kalau masuk pencetus rumah tu, dia kata apa dia mahu cerita ni? Soalan 1 minit pula jawab semua bahasa. Okey, waktuha wahidun. Wa huwa kata dia ghurubus syams. Wa huwa maghrib ni ila ghurubus syams. Bi jami'i qarziha wala yadurru baqa'u syu'a'in ba'dahu. Dan kata dia tak jadi mudarat
dengan nak masuknya maghrib ni baqa'u syu'ain, dengan masih kekal syu'a' cahaya matahari, ba'da ghurub, cahaya matahari masih kekal, tak masalah untuk menyebabkan masuknya maghrib. Satu kalau kita belajar falak dan kalau tengok fenomena maghrib ni, memang ada waktu dia dalam setahun tu maghrib masuk tapi masih cerah. Pasal apa? Syu'a' dia ada. Ada waktu maghrib masuk tapi gelap. Pasal apa? Pasal masalah syu'a'. Ni kelain ni Syiah. Syiah dia tak buka puasa melainkan gelap. Orang buka puasa dengan ghurub, dia buka puasa dengan gelap. Pening Syiah. Yang ni dia warak melampau lah, bodoh. Mak mana orang suruh warak jaga, dah bubuh yang macam-macam. Muta'ah, gilanya muta'ah. Buah macam tu. Okey. Jadi bila matahari terbenam macam ni, sudah tentu yang matahari masih tersinar dan terpancar lah itu kan. Kalau kata pula ada awan ke apa ke, there's clouds there, you can still see the syu'a'. Istilah syu'a' ni, syu'a' ni memang ada colour lah, ada colour semua tu. Lagi lah macam-macam colour lah. Jadi syu'a' tu tak menjadi mudarat untuk menunjukkan ghurub. Isyarat pada hadis memang disebut idza gharabati syams, aftir, buka puasa bila gharabati syams. Okey, selesai. Dan kaedah kita malam ialah dengan ghurub, bukan malam itu adalah gelap. Kelahi dengan Syiah tuan-tuan. Kalau saya duduk di jadi panel kerja akidah tu, ada satu kertas, dia buat macam kertas kerja lah, dia hantar ke Majlis Agama Islam untuk bagi pandangan dia yang dia kata umat telah tersasar daripada waktu sebenar untuk buka puasa. Puasa minggu lepas ni. Dia hantar satu agak dalam 30 muka surat ada, dia hantar. Dia bagi hujah dia dengan dalil dia, Quran, hadis apa, nak menunjukkan bahawasanya maghrib itu adalah dengan gelap, bukan maghrib itu dengan terbenam matahari. Memang Syiah, tapi dia tak panggil Persatuan Syiah, pertubuhan apa daripada Selangor punya hantar. Tengok tu, Syiah hanya makna ni Syiah yang tak Syiah. Dia tak Syiah, tapi kepala otak dia telan hak Syiah. Dia semi Syiah. Tak mana, tak puasa dia pun, lain tak ada. Kalau Syiah betul tak puasa, dia memang menjadi satu lagi dah sebut Syiah kan. Apa lagi Syiah? Syiah ni satu lagi puasa dia bau asap kenderaan batal dah puasa. Lalu belakang bawa kereta, diesel gelap macam tu kan. Sedut batal dah puasa. Tak puasa, terdarah lagi. Siapa? Puasa dah batal. Tu rosaknya dia. Tani nampak macam warak kerak kan. Itu barang nak mampu. Dia akan membawa kepada hukum dia jadi tak puasa. Pergi pasar malam bau wangi, batal puasa dah. Warak nak mampu tu. Dia bukan warak, apa? Warek. Tak faham sudah apa dia warak dengan warek kan. Bukan warek, warek pamban. Mula saya bunyi Banjar je. Apa cerita ni? Beruk ni. Bodoh. Dan dia membawa kepada sampai tak puasa. Itu saja matlamat dia. Biar tak payah ibadat. Tak puasa, semayang boleh jamak dah, keluar waktu. Semayang boleh jamak, tu perempuan dia boleh jimak. Guna bahasa itu. Geram. Inilah. Sikitlah ke sana. Dah sebut cara demo itu. Sepak pergi sampai habis. Okey. Dan kaedah maghrib ni kalau dalam kitab Ghayah Takrib, cara dia sebut, dan pendapat ni ialah pendapat jadid mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya. Baik, wa waqtuha wahid wa huwa ghurubus syams, terbenamnya matahari, wa bi miqdari ma yu'azzinu syakhsu wa yatawaddau aw yatayammamu wa yasturul awrata wa yuqimu salata
wa yusalli khamsa raka'atin. Okey. Yang ni pendapat qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Terbenam matahari dan dengan qada ma yu'adzinu syakhsu, seseorang azan bila 5 minit, wa yatawaddau dan dia berwuduk, atau yatayammamu, lepas tu dia bertayamum ataupun berwuduk qada waktu tu, wa yasturu aurata, tutup aurat pakai baju kain apa, wa yuqimu solah dan dia qomat solat. Yuqimu tu qomat, bahasa kita qomat lah, dia qomat untuk solat. Wa yusalli dan dia semayang khamsa raka'atin, semayang 5 rakaat. Bukan semayang 5 rakaat betul, qada 5 rakaat. Tu pun ala takdir mudhaf. Wa yusalli khamsa qadra khamsi rakaat, khamsi rakaat. Qada 5 rakaat. Itulah waktu maghrib. Waktu dia wahid saja. Qaul jadid, qaul jadid. Kan qadim. Saya sebut qadim jadid ni. Saya sebut qadim Oh, silap sebut tu. Qaul jadid. Qaul jadid. Yang ni qaul jadid dan qaul ni dhaif. Qaul qadim adalah lebih kuat daripada pendapat ni. Qaul qadim mana? Qaul qadim yang kita duk pakai. Yang ni adalah qaul jadid, dan qaul jadid ni adalah lemah. Bisa dengar qaul qadim, qaul jadid kan? Qaul jadid ialah ma qala Syafi'i fi Iraq. Tu qadim. Jadid ma qala Syafi'i fi Mesir. Waktu dia beriftaq di Mesir. Jadi qadi di Mesir. Masa dia Mesir, qaul jadid. Yang lama dia di Iraq, qaul qadim. Qaul qadim dan qaul jadid ni, semua pendapat dalam fiqh kita kebanyakannya diambil daripada qaul qadim, qaul jadid, dan qaul jadid adalah yang paling asah berbanding dengan qaul qadim. Melainkan ada lebih kurang 20 masalah yang qaul qadim lebih kuat daripada qaul jadid, daripada qaul qadim. Qaul qadim lebih kuat daripada qaul jadid. Antaranya ni salah satu. Jadi yang ni kalau ikut qaul jadid, tapi yang ni qaul dhaif. Qaul qadim adalah lebih asah. Qaul qadim yang kita pakai mana? Maghrib bila habis? Ada jam tak? Ke di buah kadar 15 minit lepas habis waktu maghrib, maka habislah maghrib. Ada tak itu? Tak ada tak? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Siapa tak ada? Qaul dhaif dalam Syafi'i. Ni sebut dalam kitab. Qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, itu dibubuh pasal apa? Pasal yang ni memang asal dalam matan Ghoyah Takrib sebut je ni. Itulah yang ni lah. Itu yang ambil jadid, yang istimal je dah. Tu yang telah diproses, yang ulama dah pakai. Pakailah. Itu apa? Padam lah ni. Dah. Aman dah. Apa pula padam-padam pula? Satu mengaji kena syarah elok-elok. Mana kau qadim, mana jadid, mana masuk, mana silap, mana salah, mana ini, mana yang lebih asal, mana yang kitab ni ihtimal tanggung sana, tanggung sini. Tentu kalau tak mengaji, ni dalam kitab kata waktu maghrib macam ni. Ngaji lagi habis. Memang dalam kitab kata macam ni, tapi qaul jadid, bukan qaul jadid atas syarah ulama, itu adalah dhaif. Ambil qaul qadim. Okey, siap. Boleh? Qaul qadim tu maghrib, dia bukan waktu wahid, tapi awal waktu dia huruf, habis dia hatta idza ayyaghiba syafaqul ahmar, sehingga hilang syafaq merah. Siap. Tu disebut tu rasanya. Wa qaluhu wa bi miqdari isaqitun bi ba'd nusakhil matan. Kata dia wa hadza qaulul jadid. Ini ialah qaul jadid lah. Maqala Syafi'i fi Mesir, fi Mesir. Wal qadim maqala Syafi'i fil Iraq wa rajjahahu an-Nawawi, dan telah mentarjihkan dia oleh Imam Nawawi anna waqtaha, bahawasanya waktu maghrib ialah yamtaddu, dia berpanjangan ila maghibi syafaqil ahmar, hingga hilang syafaq ahmar, hingga hilang mega merah. Bahasa moden panggil mega lah kan. Syafaq tu kita terjemah mega. Mega tu apa? Mega. Syafaq tu ufuk. Iya ke? Oh, bukan. Syafaq tu mega. Mega tu apa? Tu saya tanya mega tu. Mega tu ialah besar kan? Kan.
Itu bahasa Melayu omega. Ni mega. Omega tu omega. Bukan omega 3. Oh, payah juga nah. Ni kita punya bahasa dah teruk orang Melayu ni. Melayu tak faham Melayu. Mega bahasanya awan lah. Bahasa mudah awan lah. Hilang syapak merah, hilang awan merah. Sebut awan tu bagai indikator yang mudah. Macam mana pun dia lah warna kemerahan di langit tu mega. Warna apa? Kita dah pakai mega. Macam mana pun nak syarah mega macam mana? Apa lagi ya? Warna kemerahan. Kalau gabung sekali tu syafaq ahmar. Warna kemerahan di langit. Dan di langit sebut awan tu sebagai objek yang ada kat langit, buih awan. Tapi kalau ikut mega tu kan bukan awan. Macam mana pun dia cahaya. Cahaya merah. Cahaya pula cahaya mana? Cahaya biasa terbenam yang daripada syu'a' syams waktu ghurub. Waktu adalah syafaq. Wal laili idza wasaqa. Ada sebelum untuk wasaq, ada syafaq. Macam mana? Wal laili idza wasaqa wal qamari idza tasaqa atarkamun tabaqan. Itu bagi jumpa syafaq, bagi jumpa syafaq. Syafaqa. Tahu mana tu? Gagal juga cari 30 je pun. Termasuk hang mengajar tu apa? Ada syafaq tak? Alat ada tak mau pakai. Mana sebab pun yang ada tu pakailah. Ni kita tak smart nampak. Cari Al-Quran termasuk baca kitab saya sebut saya ni. Orang lain. Ada tak jumpa ni? Fala uqsimu bisyafaqa. Tu. Lagi? Wal qamari idza tasaqa. Kita lajak ke depan. ke belakang tak boleh. Yang tu je itu gear reverse tak function. Kejap Ustaz. 16. Asyik. Dia terjemah apa sini? Sikit nak ambil perkataan syafaq tu. Yang moden dia terjemah apa? Mega. Mega ke dia pun. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah demi mega. Alah. Mega je. Tak ada nota kaki apa pun tak boleh apa. Mega lah. Mega lah kalau itu. Macam mana pun kalau nak tengok syarah Arab, tengok kamus Arab. Asyafaq apa muradih dia dengan syarahan. Iya ke? Tak, dia takut kita silap. Kita memang anak terjemah mega tu, apa nak syarah mega tu. Dia kena tengok Arab kan. Murad bil Arabi apa? Satu dia tengok kamu Arab bil Arab. Sikit tu. Nanti kita tengok kot insya-Allah. Baik. Jadi itu adalah qaul qadim lah. Siap. Saya tu. Ada soal? Maghrib. Tak ada. Di atas kaedah yang qaul jadid, yang di kadar waktu tu saja. Kalau berpilih kita ambil apa minit nak kata tu? Azan, wuduk, tutup aurat. Azan buhlah 5 minit. Wuduk, tutup aurat 5 minit cukup? Cukup. Qomat ada 10 minit. Woi. 2 minit je. Qomat lagi. Bayar 5 waktu.
5 waktu. 5 rakaat 7 minit. 10 minit. Berapa semua? Buatlah 10 minit lah. Sembahyang orang panjang sikit ni. Berapa? 5 wuduk apa? 5, 10 qomat 2, 12 tu 7 minit. Bofi 7 lah. Nak bagi mudah bahas kira je. 20 minit. 20 minit. Masuk waktu 20 minit habis waktu. Jadi kalau ikut kaedah qaul jadid, ada istilah waqas. Maksudnya ada jarak antara maghrib dengan isyak. Dia ada gap di situ. Apa waktu? Tak ada waktu apa-apa. Sedangkan kalau kita tengok yang sebut tu qaul jadid Kalau qaul qadim yang Rasulullah datang waris hadis apa? Yang tu yang qaul qadim je. Apa dia? Rasulullah ajar akhir waktu bukan dengan kaedah masa tapi kaedah waktu syafaq amar. Hilang syafaq dia boleh datang ajar inilah akhir waktu maghrib. Dia tak sebut dengan jangkaan waktu, dia sebut dengan waktu, dia sebut dengan bukan kadaran waktu, dia sebut dengan syafaq. Dia isyarat dengan waktu bukan dengan kadar waktu. Wal isya'u, apa sebut tadi lah, kalau pendapat qaul jadi ni dia ada waqas, kalau maghrib dia tak ada lah, habis maghrib masuklah isyak. Jadi waktu yang memang ada selang atau pendapat jumhur subuh je, terbit matahari nak ke zawal, di situ tak ada apa-apa waktu yang fardu. Yang lain semua berkaitan dalam bab solat fardu, semua ada waktu-waktu dia. Soal kalau ada tu. Jadi yang Mega tadi ikut kita ke keadaan apa cuaca kita ke? Ya. Kita tengok nanti dah hilang dah Mega tu. Jadi kita boleh sembahyang isyak. Nanti Ustaz. Itu serupa macam tadi lah. Tengok macam gelincir je, kita sembahyang lah Zuhur nanti Ustaz. Ilmu tu mesti cukup. Tak cukup kalau jangan nak buat pasal sesat nanti. Kita pergi tengok malam pun kadang-kadang tak ada mega pun, tengok gelap je, habis lah maghrib, padahal baru 7:30. Jangan nak buat kerja gitu. Memang bahasanya mega. Dia kata apa mega tu. Tu kena ngaji elok lah. Macam kalau sebut fajar sodik, macam mana nak kenal fajar sodik ni? Subuh tak sampai lagi. Macam mana nak kenal fajar sodik? Fajar pun tak bisa tengok. Nak kenal fajar pun tak boleh. Untuk macam mana nak kenal? Tak boleh sembahyang subuh lagi lah. Tak ada fajar sodik pun. Bukan tak ada, tak kerti. Tak kerti. Itu. Kita tak pernah buat pencerapan. Macam mana nak mencerap fajar. Boleh beza tak sodik yang kazib? Fakta kitab ada. Kazib macam ni punya cahaya. Sodik macam ni punya cahaya. Macam mana? Tunjuk tengok. Tak jaya, pagi lagi kita buat pencerapan lah. Subuh 6.10 pukul 6 kita turun buat pencerapan, tengok waktu matahari terbit, mana nampak kazib dengan sodik tu. Tak pun turun pukul 5 pakai jaga teropong tengok. Ada yang set, ada kamera, kita tangkap gambar tengok mana waktu yang nama fajar. Mana nampak? Kalau nampak tak pandai tu. Saya sebut saya tak pandai. Saya belajar, satu belajar tapi pencerapan tu tak faham. Nak kenal waktu. Betul tak? Itu yang apa? Kira je. Tengok jadual. Pakai je. Okey. Sikit nak bagi saranan sekali lagi tu. Satu, di atas kaedah tu tak boleh nak buat. Ambil kaedah mudah-mudah tu lah. Kaedah mudah-mudah tu tak kena lah. Salah. Jadi tengok gelap ni. Jom sembahyang isyak. Siapa? Habis lah syapak merah. Katalah isyak pukul 8.40. 8.20 dah habis. Jom kita sembahyang isyak. Siapa? Tengok. Tak ada syapak merah. Boleh ni. Dia orang ikhtiar panjang kan. Nanti Zat. Tak ada ilmu waktu jangan nak kira orang iPad. Okey. Wal isyak. Ikut saya tangguhlah tu. Masuk buat isyak nanti. Wallahu a'lam.
Dia slow sikit lah babak ni. Kita kadang tak biasa mengaji. Dia nak tanya pun tak apa nak boleh tanya. Saya dulu pun mengaji bab ni antara waktu yang cemas mengaji. Ulama tak ada apa. Masa tak ngaji falak gitu. Bila ngaji falak, best. Tambah dia ada syarah yang panjang yang kita tak bisa jumpa tu. Faham. Dia syok lah. Dia syok lah. Dia datang minat ni dengan faham. Tak faham, susah. Kadang-kadang ada runtunan bebanan yang menyebabkan tak faham tu pun satu hal juga. Apa dia? Lebih kalori, satu hal juga. Okey, insya-Allah kita sambung wa insya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.